bersama saya lagi Dr. Ahmad Zarif dari One Medic. Sama kita punya sesi kali ni, sesi chillax. Kita dah tukar sikit nama, kita dari brand. So kali ni kita nak bercakap berkenaan frostbite. Ada dekat TikTok orang ni, nama dia Fahad Badar. Macam mana dia punya pengalaman lah, dia panjat gunung and then dia start kena frostbite. Lepas tu tangan dia kena potong lah, jari-jari dia semua kena potong. Okay, so bercakap berkenaan frostbite dia adalah kecederaan yang berlaku disebabkan oleh pembekuan dekat kulit dan tisu apabila terdedah kepada suhu yang sangat sejuk. Keadaan ini pada mulanya menyebabkan kita punya kulit tu kemerah-merahan, lepas tu dia kebas, lepas tu dia jadi pucat. Okay, masa saya belajar dekat Ukraine, Crimea. Lepas tu dia dah diambil alih oleh Russia lah. Dekat sana suhu paling sejuk time tu pun was -7, ada pergi sampai belas. Ada satu tahun tu winter dia pergi sampai -30. Okay, masa kita pergi dekat Kiev, kita buat macam satu rombongan lah, kita kawan-kawan semua pergi. Ada satu kawan kita, budak perempuan ni, dia punya kasut Adidas yang jaring-jaring tu tau. So masa kita main lama lah dekat snow semua, dekat Kiev -30 tu standard. Dia orang -30, -40. So bila keluarkan tangan sekejap nak ambil gambar pun tangan dah sakit dah. Hingus kat dalam hidung ni pun jadi macam stalagmite tu kan. So dia jadi keras tau. So budak ni dia main. Lepas tu dia kata kaki dia dah kebas, dah sakit. Kaki dia mula tu memang merah-merah lah. Lepas tu dia dah pucat. Dia punya jari-jari kaki je pucat. Lepas tu dia kata sangat sakit, nangis-nangis dia. Dia kata dah tak rasa. Kita semua dah cuak lah kan, takut. But after a while dia okay. So maybe sebab tak berapa lama lah time tu. Tak berapa lama pun, I think a few hours jugalah kita kat luar. Cuma dia pakai kasut, tapi kasut dia tu tak cukup. Tak cukup tebal lah. Okay, lepas tu frostbite ni dia ada peringkat-peringkat dia. And then dia biasanya berlaku dekat kita punya extremities, bahagian yang ujung-ujung ni lah. Jari tangan, jari kaki, hidung. Itu kadang tak rasa hidung kebas kan. Telinga. So pasal kita tengok orang pakai snow cap, dia tutup sampai telinga. Atau dia pakai muffler dia kadang dia balut sampai tutup dia punya hidung dengan mulut. Sebab sakit. Bila sangat sejuk tu sakit. Bisa, pedih. Kalau sangat sejuk dan kita duduk dekat luar tu sangat lama, even kita pakai semua protection tu pun mesti boleh kena. So memang kena pakai betul-betul adequate. And kalau kita tak tahan, jangan duduk terlalu lama lah. Ni sebab nanti kan kita mungkin border dah buka kan, kita dah boleh travel. Ini pula winter biasanya bulan 10, 11, 12 macam tu. So mungkin after this ada antara kita yang nak pergi. So hati-hati, jaga. Kebanyakan waktu kulit boleh pulih daripada frostbite, tapi kalau kita buat perawatan yang cepat lah. Okay, peringkat frostbite. Peringkat pertama, kulit normal bertindak balas dengan keadaan yang sejuk tu. Bila kita dalam keadaan sejuk, dia salur darah tu semua akan mengecil. Sebab dia nak maintainkan haba kat teras kat badan kita ni. So dia kurangkan. Jadi pengaliran darah kurang pergi sana. Dia lebih banyak meredah kat tengah lah. So bila benda tu berlaku, kita akan start rasa kebas-kebas sikit lah. Sebab dah kekurangan darah yang pergi kat situ. So oksigen pun tak sampai. Peringkat kedua, frost nip. Ia sangat ringan dan tidak merosakkan kulit anda. Apabila anda mengalami frost nip, kulit akan menjadi merah dan terasa sejuk. Jika anda kekal di tempat sejuk tu, yang menyebabkan mula rasa kebas atau rasa menyucuk, prickling. Time tu pengalaman saya juga. Time tu dah lepas winter dah, tapi masih lagi keadaan sejuk. Kita pun pergi mandi air terjun. Oh, air terjun kalau kat Malaysia pun sejuk kan. Ni kat sana punyalah sejuk, macam rendam kaki dalam ais. Rasa menyucuk macam semut-semut orang kata, tapi sakit. Lepas tu bila kulit mula panas, kalau kita dah pergi ke tempat yang lebih panas sikit, dia akan mungkin merasa sakit atau kesemutan yang prickling tadilah. Untuk kurangkan rasa sakit ni, kita boleh ambil ubatan sakit, contohnya macam ibuprofen ataupun paracetamol. Peringkat ketiga, superficial frostbite kita panggil. So peringkat ini, kulit mula berubah daripada warna kemerahan kepada warna pucat. Dan beberapa kes ia mungkin kelihatan biru, macam lebam sikit. Kalau kita duduk sejuk lama pun kita akan start nampak benda tu kan. Okay, kulit anda juga mungkin mula berasa hangat pada tahap ini dan mungkin beberapa pembengkakan. And ini adalah tanda bahawa kerosakan pada tisu kulit dah mula berlaku. Okay. Tisu di bawah kulit anda masih dalam keadaan baik sebab tu pasal dia panggil superficial. Superficial ni luaran atau atas sahaja. Okay. Tetapi rawatan perubatan diperlukan untuk mencegah kerosakan selanjutnya. Tu kata tadi kena cepat lah. Kalau kita meleceh atau pakai kasut kita berlari yang nanti bawah tu
kulit masih okey tapi bawah tu macam ada air. Yang ini kita boleh pergi ke klinik, doktor boleh buangkan air itulah. Kalau kita tengok air tu dah infected, lepuh tu dah infected, kita akan start antibiotik. Peringkat keempat kita panggil deep frostbite. Deep frostbite ni adalah peringkat di mana paling teruk, dia dah menjejaskan kulit dan tisu kita. Kulit di kawasan terjejas mungkin kelihatan biru atau licin. Yang menyebabkan anda berasa kebas terhadap kesejukan atau kesakitan. Dah tak rasa lah. Yelah, bahagian tu actually dah boleh kata dah nak mati lah. Oksigen tak sampai, nutrisi yang lain tak sampai kan. Okay, otot yang berdekatan dengan kawasan yang terjejas mungkin tidak berfungsi dengan baik. Kalau tengok yang TikToker, dia punya jari maintain macam ni. Dia dah keras. So otot tu dia dah tak boleh control dengan baik. Dia macam kayu. Bila dia hentak kat dalam lift tu, dia ketuk, memang bunyi pun macam kayu. Ketak, 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 ketak. Dia tak boleh bengkok kan. End up, dia potong lah dia punya jari tu. Okay. Lepuh yang dipenuhi dengan darah juga boleh berlaku pada peringkat ini. Deep frostbite memerlukan perhatian perubatan segera. So, tengok masa tu macam mana saya punya kawan kena kan. Mak ai, kesian lah. Memang menangis ada. Tapi alhamdulillah, mungkin awal lah. Balik tu terus curah dengan air suam. Dia pun rendam kaki dia dalam air suam, bagi peredaran darah cantik balik. So, okey dia lepas tu. Apa pengajaran yang kita nak dapat daripada sesi chillax kita kali ni adalah kalau kita pergi ke tempat yang sejuk, panjat gunung ke, kat Malaysia punya gunung tu tak ada apalah. Dia bukan pada tahap beku. Tahap beku ni bawah minus kosong. Kita punya freezer tu pun kadang kosong. Dia belum minus lagi. Unless you set dia punya suhu dalam tu lah kan. So kalau kita pergi ke tempat macam ni, mungkin ada orang dia jenis adventurous. Dia memang nak pergi panjat gunung semua tu. Okay, always hati-hati, pakai secukupnya, tak apa tebal. Saya suka sejuk. So, kadang the student masa tu bila winter dia balik. Saya suka, saya stay. Memang syok lah. Tapi, hati-hatilah kan. Masa minus 30 tu, memang sejuk lah. Tempat saya dia jarang pergi ke minus 30. Tempat pelajar saya tu. So, bila pergi minus 30 tu, sekolah semua tutup. Tempat kerja tutup, semua tutup. So cuti lah kita, seminggu ke 2 minggu tentu. After that suhu start turun, then okay balik. Okay, so dapatkan satu pengajaran daripada sini. Jadi kalau ada apa-apa yang dapat pelajari daripada video kita ni, sebarkan, ceritakan ke orang. Boleh like, share dan komen kita ni video. Okay, alright, itu saja. Thank you so much.